Ada satu wilayah di China sangat mirip dengan Malaysia. Ada tumbuhan tropika, tulisan guna bahasa Melayu. Korang tahu tak, terdapat satu bandar di China mempunyai banyak elemen Malaysia. Contohnya kaki lima, kuih-muih Melayu. No Malaysian, but Tiba tertipu, tertipu, tipu, tertipa. Tiba tertipu, tertipu, tipu, tertipa. Tiba tertipu, tertipu, tipu, tertipa. Di sebuah tempat jauh-jauh dari Malaysia, alias di tengah dataran luas China, terdapat satu kampung kecil yang wajah penduduknya tidak seperti orang China. Kulit mereka sawo matang, raut wajah mereka Melayu, adat mereka seperti kita, dan bahasa lama yang mereka sebut kedengaran sangat familiar. Siapa mereka? Dan bagaimana kampung Melayu boleh wujud di negara sebesar China? Hari ini di Waru Story bongkarkan segalanya. Di pedalaman wilayah selatan China, di antara gunung dan lembah yang jarang dikunjungi manusia, wujud sebuah komuniti kecil yang wajah mereka tidak seperti orang Cina lain. Kulit mereka lebih gelap, ciri wajah mereka sangat mirip orang Melayu, dan beberapa perkataan lama yang mereka guna kedengaran seolah-olah berasal dari Nusantara. Tidak ramai yang tahu akan kewujudan kampung ini, malah dalam peta modern Cina sekalipun, kampung ini tidak diberikan perhatian besar. Tetapi bagi ahli sejarah dan pengembara yang pernah menjejakkan kaki di sana, penemuan ini dianggap sebagai antara misteri sejarah terbesar Asia. Kerana bagaimana mungkin di tengah negara Cina yang luas, wujud sebuah kelompok manusia yang memiliki wajah, adat budaya dan DNA mirip bangsa Melayu? dalam keluarga saya semuanya pandai cakap bahasa Melayu. Selamat tahun baru. Hai semua, saya Nenek Latifah. Hari ini sedang sama saudara-saudari di rumah minum teh. Saya selalu sama Latifah cakap bahasa Melayu. Juga selalu menyanyi lagu Melayu, betul tak? Betul. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat Mona dari jauh, rasa sayang, sayang, Kami suka makan kari, laksa, campuran, telur, sayur-sayuran, tahu, tauge, tambah sedikit sandan dan goreng kerupuk. Kami suka makanan Malaysia seperti sate, durian, kopi, minum kopi itu, laksa, dan lain-lainnya. Kenapa boleh cakap bahasa ini? Dulunya papa mama saya pergi ke Asia Tenggara mencari rezeki dan saya lahirnya di sana. Di sana belajar. Sudah dewasa, saya pulang ke kampung halaman kita, Quanzhou. Boleh tak cakap bahasa Melayu? Boleh, tentu boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Boleh bercakap sedikit? Sila memperkenalkan diri. Nama saya ialah Kalisha. Saya datang dari BFSU, jurusan Bahasa Melayu tahun 3. Nama saya Inara, saya berasal dari China dan belajar di Beijing Foreign Studies University. Nama saya Ryan dari China dan saya berasal dari Beijing. Nama saya Hazel, saya dari Hokkien, China. Saya sudah belajar bahasa Melayu selama 7 bulan. Kenapa belajar bahasa Melayu? Negara ASEAN terutamanya Malaysia mempunyai hubungan yang erat dengan kampung halaman saya dan saya rasa sangat erat dan karib. Kerana pada tahun sebelum saya dan keluarga saya pernah pergi ke Malaysia untuk melancong. Dan pada masa ini, saya rasa Malaysia sangat indah dan makanan-makanan Malaysia sangat enak. Kerana Malaysia adalah negara yang aman dan kalau saya pergi ke situ pada masa hadapan, saya tidak akan menghadapi berbahaya. Kampung halaman saya terletak dekat dengan negara Malaysia dan saya juga cintai budaya Malaysia. Jadi saya memilih bahasa Melayu sebagai jurusan saya. Apa makanan sedap yang awak paling suka? Saya rasa cendol memang cendol. Selain itu saya rasa kuih lapis. Sama lah. Ya.
Saya paling suka roti tisu Malaysia kerana ini sangat tinggi dan saya sangat kagum pertama lihatnya. Saya suka makan pedas. Memang nasi lemak kerana nasi lemak merasai sedikit manis dan saya suka makan makanan yang manis. Saya juga cinta makan durian. Video seorang pakcik dari Malaysia viral di China sekarang. Dia cakap bahasa Cantonese, Hakka dan Mandarin di pasar. Ramai orang China tinggalkan komen memuji dia. Ada yang cakap, ramai orang Malaysia menguasai berbagai jenis bahasa. Bahasa Hakka dia lagi hebat daripada saya. Orang Malaysia ada bakat bahasa yang sangat tinggi. Dia cakap terlalu cepat, saya tak boleh ikut. Kalau begitu, saya rasa melancong ke Malaysia tak ada masalah. Semua kagum dengan bakat berbahasa rakyat Malaysia yang sangat hebat sebab sebenarnya bahasa Cantonese dan Hakka merupakan salah satu dialek di China. Tapi fasikan pakcik itu membuatkan ramai orang nak bersembang dengan dia. Hari ini saya akan membawa anda memasuki media rasmi terbesar di China iaitu CMG dan berjumpa dengan graduan Bahasa Melayu dalam bidang media. Ching yang paling lama bekerja di Pejabat Bahasa Melayu sampai hari ini. Fadil yang sudah menjadi tulang belakang dalam Latifah, satu-satunya Gen Z. Saya masuk ke universiti untuk belajar bahasa Melayu pada tahun 1984. Ketika itu, China baru mengamalkan dasar pintu terbuka kepada dunia luar sehingga ramai orang memilih belajar bahasa asing. Pada waktu itu, tidak mempunyai banyak syarat yang baik. Tak ada kamus, tak ada buku teks. Apa-apa bahan bacaan dihasilkan oleh pencara kami sendiri. Saya belajar Bahasa Melayu Beijing Foreign Studies University tahun 1998. Pada masa itu, pengajian bahasa asing negara menjadi sangat hangat. Berikutan hubungan antara China dengan negara-negara ASEAN semakin erat. Tahun 2001, kami dibawa melawat ke Melaka, ke Kuala Lumpur. Saya ingat di supermarket atau kedai-kedai di tepi jalan, kami semua suka beli macam buah-buahan tropika. Sebab durian dan manggis itu pada masa lebih 20 tahun yang lalu jarang-jarang yang masuk ke China. Tapi sekarang itu perubahan sudah sangat berbeza. Saya mula belajar Bahasa Melayu di Universiti Pengajian Bahasa-Bahasa Asing Tianjin pada tahun 2018. Dulu saya tak tahu ada jurusan Bahasa Melayu. Bapa saya bergurau, pilih inilah, nanti kami boleh ke Malaysia. Dia sangat suka budaya dan makanan Malaysia. Kami ada cikgu dari Malaysia. Dia orang Keladek. Ewa boleh telah go. Jangan risau, jangan bimbang dengan masa depan sebab awak akan dapat satu kerja yang sangat bernilai, berharga. Kini, lebih 10 universiti dan college di China sudah menawarkan jurusan Bahasa Melayu. Kenapa? Di Beijing, China ada satu pejabat yang semua kaki tangannya orang China tetapi semuanya pandai cakap Bahasa Melayu. Dan hari ini saya akan mengikuti kawan saya Isa. Hai, saya Isa, wartawan kumpulan media Cina. Nak tengok pejabat saya macam mana? Jom. Ini di dalam pejabat Bahasa Melayu, saya nak bawa jumpa Rozana. Rozana ni orang yang selalu bekerja dengan saya untuk program edisi Asia. Bila Rozana mula belajar Bahasa Melayu? Saya mula belajar Bahasa Melayu pada tahun 2005. Dan saya lulus dari Universiti Komunikasi China pada 2009. Dan terus datang ke CMG kerja. Sebenarnya saya rasa seronok sangat sebab macam berada di Malaysia. Sebab saya fikir kalau saya datang ke China, saya akan bekerja dengan orang-orang yang bercakap bahasa China, bahasa Mandarin. Tapi bila saya masuk sahaja ke dalam pejabat ni, semuanya boleh bercakap bahasa Melayu. Jadi kerja saya menjadi lebih seronok. Ada satu wilayah di China sangat mirip dengan Malaysia. Ada tumbuhan tropika, tulisan guna bahasa Melayu, kuih lapis dan persembahan tarian, iaitu Hainan, pulau tropika di selatan China. Beriklim panas sepanjang tahun dengan hujan singkat. Wilayah ini takkan alami musim sejuk. Jadi tanaman pertanian juga sama dengan Malaysia. Pokok kelapa, pokok pinang, pokok ketat, daun pandan dan biji kopi mudah ditemui di sini. Banyak restoran menghidangkan kari ayam, keropok dan snack-snack Malaysia. Penduduk tempatan juga suka lepak dengan makan kuih-muih Melayu dan kopi. Program televisyen yang mengajar cara memasak kari ayam ditayangkan dalam restoran. Mereka juga menumpur rempah dengan lesung batu. Pasar malam
malam di sini juga sangat meriah, menawarkan barang-barang bercirikan Melayu seperti batik, kebaya dan baju kurung. Di kedai kecil tepi jalan, kita boleh menemui congkat dan berbagai cenderamata budaya peranakan. Misalnya fridge magnet, crank box dan buku nota budaya Berbanyonya. Hainan juga mempunyai pantai dan pemandangan laut yang sangat mempesona. Jadi, kalau datang ke sini, selain nikmati pemandangan yang sangat indah, korang boleh juga rasai campuran unik budaya China dan Malaysia di sini. Korang tahu tak, terdapat satu bandar di China mempunyai banyak elemen Malaysia. Contohnya kaki lima, kuih-muih Melayu, rumah tradisional Melayu, bahkan kedai baju kebaya. Bandar ini adalah Quanzhou di Provinsi Fujian Selatan China. Ia merupakan antara tempat yang cukup terkenal dalam kalangan masyarakat Cina. Ramai antara penduduk bandar ini pernah tinggal di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Filipina dan lain-lain. Mereka memilih tinggal di bandar Quanzhou setelah pulang ke China. Sebab itulah Quanzhou mempunyai kebudayaan yang berbagai yang menggabungkan budaya masyarakat tempatan dengan budaya yang dibawa dari Asia Tenggara. No Malaysian, but Tiba tertipu tertipu tertipa. Tiba tertipu tertipu tertipa. Tiba tertipu tertipu tertipa. Tiba tertipu lagi. Bila perkataan dan tertipu lagi. Jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Yang tahu menilai sesuatu yang baik berurutan rugi. Cinta datang dan pergi. Jangan terkata diri. Kau harus tahu dan kau harus fikir. Ini permainan bukan boleh diduga. CATAKA beria bujangga bucu kasar menggekakan deringan asal mulakannya. Kisah tiba ini. Apapun asal usul mereka, satu perkara pasti. Bangsa Melayu pernah menjelajah lebih jauh daripada apa yang buku sejarah pernah catatkan. Kampung kecil ini bukan sekadar komuniti terpencil. Ia adalah bukti bahawa akar kita, akar Melayu, pernah menyentuh benua-benua besar dunia. Dan hingga hari ini, walaupun jauh beribu kilometer, warisan itu masih hidup. Dalam wajah mereka, dalam adat mereka, dalam identiti mereka, banggalah menjadi Melayu. Kerana kisah kita sebenarnya jauh lebih spiritual daripada yang kita sangka. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.